Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Nawawi. Jadi, saya akan mewakili kumpulan 2, iaitu kumpulan saya untuk membentangkan soalan 1G. Soalannya ialah, dapatkan nilai-nilai dan vektor-vektor bagi ejen bagi matriks A yang berikut. Tentukan sama ada A terperpenjurukan dan berikan sebabnya. Tuliskan D jika A terperpenjurukan. Jadi A tu sama dengan 101,011,101. First sekali kita kena mendapatkan nilai-nilai eigen bagi matriks A. Kita perlu menyelesaikan AX sama dengan lambda X dan menggunakan persamaan cirian penentu A tolak I lambda sama dengan kosong. Jadi AX sama dengan lambda X. Apabila kita pindahkan lambda X ke sebelah, kita akan mendapati AX tolak lambda X sama dengan kosong. Kita akan tambahkan identiti di lambda X tu dan kita factorizekan X keluar dan dia akan menjadi X A tolak lambda I sama dengan kosong. Penentu A tolak lambda I sama dengan kosong adalah persamaan cirian. Jadi lambda I kita akan dapat lambda kosong kosong, kosong lambda kosong, kosong kosong lambda. Apabila A tolak lambda I, ia akan menjadi 1 tolak lambda, kosong, 1, kosong, 1 tolak lambda, 1, 1, kosong, 1 tolak lambda. Untuk mencari penentunya, kita ambil daripada first row-nya dan kita akan mendapati penentunya adalah lambda tolak lambda square tambah 3 lambda tolak 2. Oleh kerana penentu A tolak lambda I sama dengan kosong, maka kita ambil hasil yang kita dapat tadi samakan dengan kosong. Maka nilai-nilai eigen yang kita dapat adalah 0, 2 dan juga 1. Yang kedua, untuk mencari vektor-vektor eigen bagi matriks A. Pertama sekali, kita menggunakan nilai eigen yang pertama iaitu nilainya kosong. Kita gunakan AX sama dengan lambda X. Maka apabila kita simplifykan, kita akan mendapat X1 sama dengan negatif S, X2 sama dengan negatif S, X3 sama dengan S. Maka kita boleh faktoriskan S tu di luar dan dia akan menjadi S negatif 1, negatif 1, 1. Vektor-vektor eigen yang sepadan dengan lambda 1 sama dengan kosong adalah X sama dengan S negatif 1, negatif 1, negatif 1. Kemudian kita pindah kepada lambda yang kedua iaitu 2. AX sama dengan lambda X. Jadi apabila kita simplify, kita akan dapat X1 sama dengan S, X2 sama dengan S, X3 sama dengan S. Apabila factorizekan, kita akan mendapat S1, 1, 1. Vektor-vektor eigen yang sepadan dengan lambda 2 sama dengan 2 adalah X sama dengan S1, 1, 1. Bagi nilai eigen yang ketiga, lambda yang ketiga iaitu 1, AX sama dengan lambda X. Apabila kita simplifykan, kita akan mendapati X1 sama dengan kosong, X2 sama dengan S, X3 sama dengan kosong. Maka apabila kita factorizekan, kita akan dapat S0, 1, 0. Vektor-vektor eigen yang sepadan dengan lambda yang ketiga sama dengan 1 adalah X sama dengan S0, 1, 0. Kemudian kita harus mencari A terperpenjurukan dan berikan sebabnya. Jadi mengikut teorem 4.4, A adalah terperpenjurukan kerana A mempunyai n vektor eigen yang tak bersandar linear, iaitu n sama dengan 3. Manakala mengikut teorem 4.6, A adalah terperpenjurukan kerana A mempunyai n nilai eigen yang berbeza, iaitu sebanyak 3. Tuliskan D jika A terperpenjurukan. Jadi kita akan menggunakan formula D sama dengan P inverse A P. Di mana P iaitu P1, P2, P3. P1 kita akan mengambil vektor eigen yang pertama tadi iaitu negatif 1, negatif 1, 1. P2 vektor eigen yang kedua iaitu 1, 1, 1 dan P3
kita ambil vektor eigen yang ketiga iaitu 0, 1, 0. Maka untuk mencari P inverse, kita akan menggunakan kaedah penghapusan Gauss-Jordan iaitu P dan kita letakkan identity di sebelahnya, sebelah kanan. Maka untuk menggunakan kaedah penghapusan Gauss-Jordan untuk mencari inverse, kita harus membuatkan di mana identity kita akan menjadi di sebelah kiri. Jadi apabila kita simplifykan, kita akan mendapat P inverse-nya adalah negatif 1/2, 0, 1/2, 1/2, 0, 1/2, negatif 1, 1, 0. Maka kita substitute semua nilai yang kita dapat tadi. Maka nilai akhirnya adalah yang kita akan dapat ialah 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1. Bersamaan dengan lambda 1, 0, 0, 0, lambda 2, 0, 0, 0, lambda 3. Ketamatlah soalan 1G. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, saya Nabila binti Azhari, nombor metrik A182334 dan saya akan mewakili kumpulan 2 untuk membentangkan soalan daripada latihan 8 iaitu soalan 1E. Dan soalan dia adalah, berdasarkan jawapan latihan yang lepas iaitu latihan 7, jika A adalah terperpenjulukan, gunakan D untuk mendapatkan nilai matriks A kuasa 7 dan juga tentukan sama ada matriks A terperpenjulukan beroktagon. Dan matriks A yang telah diberi adalah 101, 011, 110. Baiklah, pertama sekali, kita perlu mencari nilai-nilai ejen bagi matriks A. Dan untuk mendapatkan nilai-nilai ejen bagi matriks A, kita perlu menyelesaikan persamaan A beta sifar sama dengan lambda beta sifar dan menggunakan persamaan cirian penentu A tolak lambda identity sama dengan sifar. Untuk mendapatkan persamaan A tolak lambda identity ni, kita hanya perlu tolakkan sahaja matriks A iaitu yang telah diberi sebentar tadi dan ditolakkan dengan matriks A, matriks lambda identity. Dan kita akan dapatkan 1 tolak lambda, 0, 1, 0, 1 tolak lambda, 1, 1, 1 tolak lambda. Dan seterusnya kita perlu mencari penentu bagi matriks A tolak lambda identity. Untuk mencari penentu bagi A tolak lambda identity, kita perlu lakukan pengembangan kofaktor di sepanjang lajur 2. Dan kita akan dapatkan negatif 0 didarabkan dengan penentu 0, 1, 1 negatif lambda tambah dengan 1 tolak lambda didarabkan dengan penentu 1 tolak lambda, 1, 1 negatif lambda dan tolak dengan 1 yang didarabkan dengan penentu 1 tolak lambda, 1, 0, 1. Dan hasil bagi penentu ini kita akan dapat negatif lambda kuasa 3 tambah 2 lambda kuasa 2 tambah lambda tolak 2. Oleh kerana penentu A tolak lambda identity ni sama dengan 0, maka nilai penentu yang kita dapat tadi tu kita perlu samakan dengan 0 untuk mendapatkan nilai X yang tidak terhingga. Dan seterusnya untuk mendapatkan nilai-nilai ejen, kita perlu gantikan pembahagi negatif 2 iaitu 2 dan lakukan long division. Maka hasil daripada long division tersebut kita akan dapat negatif lambda kuasa 2 tambah 1 dan kita boleh faktorkan dia menjadi lambda tolak 1, lambda tambah 1. Maka dari situ nilai-nilai ejen yang kita boleh peroleh adalah lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan 1 dan lambda 3 sama dengan negatif 1. Baiklah, seterusnya kita perlu mencari beta-beta ejen bagi matriks A. Dan untuk cari beta ejen bagi matriks A ni, kita perlu gunakan nilai-nilai ejen yang kita dapat sebelum ni yang memenuhi persamaan cirian A beta X sama dengan lambda beta X di mana beta X tidak sama dengan 0. Dan kita perlu selesaikan persamaan homogen A tolak lambda identity didarabkan dengan beta X sama dengan beta sifar. Dan bagi nilai ejen lambda 1 sama dengan 2, kita hanya perlu masukkan sahaja nilai matriks A tolak lambda identity yang kita dapat pada awal tadi dan didarabkan dengan beta sifar sama dengan beta 0. Dan kita hanya perlu gantikan setiap lambda dalam matriks ini dengan nilai ejen yang pertama iaitu lambda 1 sama dengan 2 dan kita akan peroleh matriks A tolak lambda identity yang baru iaitu negatif 1, 0, 1, 0, negatif 1, 1, 1, 1, negatif 2. Dan seterusnya untuk dapatkan beta
vektor ejen bagi nilai ejen lambda 1 sama dengan 2 ni, kita perlu lakukan kaedah penghapusan Gauss. Dan melalui kaedah ini kita akan memperoleh BEB, dan dari situ kita akan dapat X3 sama dengan S, X1 sama dengan S, X2 sama dengan S. Maka vektor ejen yang sepadan dengan lambda 1 sama dengan 2 ni adalah X sama dengan S diharapkan dengan matriks 111 di mana S adalah nombor nyata. Seterusnya untuk nilai ejen lambda 2 sama dengan 1, kita gunakan cara yang sama saja. Kita hanya perlu masukkan matriks A tolak lambda identity dan didarabkan dengan vektor X sama dengan vektor sifar, dan kita hanya perlu gantikan lambda-lambda tersebut dengan nilai ejen yang kedua iaitu lambda 2 sama dengan 1, dan hasilnya kita akan dapat 001, 001, 11, negatif 1. Dan seterusnya untuk dapatkan vektor ejen pula, kita lakukan kaedah penghapusan Gauss dan kita akan dapat BEB, di mana dari situ kita boleh dapat X2 sama dengan S, X1 sama dengan negatif S dan X3 sama dengan 0. Maka vektor-vektor ejen yang sepadan dengan lambda 2 sama dengan 1 ni adalah X sama dengan S didarabkan dengan matriks negatif 1, 1, 0 dan di mana S adalah nombor nyata. Dan seterusnya untuk nilai ejen lambda 3 sama dengan negatif 1 pula sama saja. Kita hanya perlu masukkan matriks A tolak lambda identity dan didarabkan dengan vektor X sama dengan vektor sifar. Dan seterusnya kita gantikan setiap lambda-lambda ni dengan nilai ejen lambda 3 sama dengan negatif 1 dan kita akan dapat matriks A tolak lambda identity yang baru iaitu 201, 021, 111. Dan seterusnya kita lakukan kaedah penghapusan Gauss lagi sekali, dan daripada hasil daripada kaedah tersebut kita akan dapat X3 sama dengan S, X1 sama dengan negatif 1/2S dan X2 sama dengan negatif 1/2S. Maka vektor-vektor ejen yang sepadan dengan nilai ejen lambda 3 sama dengan negatif 1 adalah X sama dengan S didarabkan dengan matriks negatif 1, negatif 1/2, negatif 1/1 di mana S ada dalam nombor nyata. Seterusnya kita perlu tentukan sama ada matriks A adalah terperpenjuru, dan mengikut teorem 4.6 A adalah terperpenjurukan kerana A mempunyai n nilai ejen yang berbeza. Nilai ejen yang berbeza ni yang kita dapat sebentar tadi iaitu lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan 1 dan lambda 3 sama dengan negatif 1. Seterusnya, setelah kita mengetahui A adalah terperpenjurukan, kita perlu cari nilai matriks D. Dan untuk cari nilai matriks D, kita perlu gunakan formula D sama dengan matriks P songsang didarabkan dengan matriks A didarab dengan matriks P. Dan untuk matriks P adalah semua vektor lajur P yang tak bersandar linear, iaitu kita hanya perlu masukkan saja vektor ejen yang kita dapat seperti tadi ke dalam matriks P. Tapi sebelum itu, untuk mencari nilai matriks D, kita perlukan nilai matriks P songsang. Jadi kita perlu cari nilai matriks P songsang dengan menggunakan kaedah penghapusan Gauss-Jordan. Setelah itu, maka daripada kaedah tersebut, kita akan dapati matriks P songsang kita sama dengan 1/3, 1/3, 1/3, negatif 1/2, 1/2, 0, negatif 1/3, negatif 1/3, 2/3. Dan seterusnya kita boleh masukkan nilai matriks P songsang ni ke dalam formula D sama dengan matriks P songsang AP. Dan setelah kita darabkan ketiga-tiga matriks tersebut, maka kita akan dapat nilai matriks D iaitu sama dengan 200, 010, 00, negatif 1. Untuk cari nilai matriks D, ada cara lain yang boleh kita gunakan selain menggunakan formula D sama dengan matriks P songsang AP ni. Caranya adalah sebentar tadi kita ada tentukan bahawa A adalah matriks 3/3 dan A mempunyai 3 nilai ejen yang berbeza. Daripada teorem 4.6 A adalah terperpenjurukan, maka kita boleh terus dapatkan nilai D sama dengan matriks perpenjuru nilai-nilai ejen iaitu sama dengan lambda 1, 0, 0, 0, lambda 2, 0, 0, lambda 3 dan iaitu sama dengan 200, 01, 000, negatif 1. Seterusnya setelah kita dapatkan nilai matriks D, kita boleh dapatkan nilai matriks A kuasa 7 dengan menggunakan formula matriks A kuasa 7 sama dengan matriks P darab dengan matriks D kuasa 7 dan didarabkan dengan matriks P songsang. Dan untuk
dan kita hanya perlu masukkan nilai matriks P saja, dan setiap nilai dalam matriks D kita perlu setujukan dia, dan seterusnya kita masukkan saja nilai matriks P songsang. Dan kita hanya perlu darabkan ketiga-tiga matriks tersebut dan kita akan mendapat nilai A07 sama dengan 43, 42, 43, 42, 43, 43, 43, 43, 42. Baiklah, seterusnya kita perlu tentukan sama ada matriks A adalah terperpenjulukan beroktogon. Daripada sini, A adalah terperpenjulukan oktogon jika dan hanya jika A adalah matriks simetrik mengikut teorem 4.7. Maksud bagi A adalah simetrik adalah apabila matriks A adalah sama dengan matriks A transpose. Dan untuk soalan ni, kita dapat lihat matriks A adalah sama dengan matriks A transpose. Maka matriks A boleh dikatakan adalah simetrik. Dari sini kita dapat simpulkan bahawa A adalah terperpenjulukan beroktogon. Hal ini kerana mengikut teorem 4.7, matriks A adalah terperpenjulukan oktogon apabila matriks A adalah simetrik. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Fasihah binti Ahmad Farid dan saya akan membentangkan soalan 1I untuk tutorial 9 aljabar linear. Soalan 1I adalah seperti berikut, pertimbangan penjelmaan T6 bulat T5 dan T5 bulat T6. Dan diberi T5 matriks 2 darab 2 dipetakan kepada matriks 2 darab 2 di mana T5 A11, A12, A21, A22 sama dengan matriks A11 tambah A12, A12, A21, A22. Dan diberi T6 matriks 2 darab 2 adalah dipetakan kepada nombor nyata R di mana T6A sama dengan sulihan E. Untuk soalan yang pertama, perlu tentukan sama ada T6 bulat T5 dan T5 bulat T6 penjelmaan linear atau tidak. Untuk T5 bulat T6, seperti yang kita dapat lihat di sini, ruang domain untuk T5 adalah tak sama dengan ruang kodomain untuk T6. Maka T6 tidak boleh, T5 tidak boleh dipetakan kepada T6 kerana ruang vektor T5, domain T5 adalah matriks 2 darab 2 dan ruang vektor kodomain T6 adalah nombor nyata R. Maka dia tidak boleh dipetakan, maka dia tak tertakrif. Apabila tak tertakrif, maka dia bukan satu penjelmaan linear. Berbeza pula untuk T6 bulat T5. Seperti yang kita dapat lihat di sini, domain untuk T6 adalah sama dengan ruang kodomain untuk T5 iaitu matriks 2 darab 2. Maka kita dapat uji sama ada dia penjelmaan linear atau tidak. Untuk menguji sama ada dia penjelmaan linear atau tidak, kita menggunakan dua syarat. Syarat yang pertama, kita menggunakan penambahan secara tertutup iaitu yang ditakrifkan sebagai TU tambah V sama dengan TU tambah TV. Kemudian kita mula-mula kita andaikan X dan Y adalah matriks 2 darab 2 di mana X sama dengan A, B, C, D dan Y sama dengan E, F, G, H. Maka kita akan dapat T6 T5X adalah A tambah B tambah D iaitu suruhan bagi T5X dan T6 T5Y adalah sama dengan E tambah F tambah H iaitu suruhan bagi T5Y. Kemudian kita cari pula T6 T5X tambah Y sama dengan suruhan T5X tambah Y iaitu mewakili TU tambah V. Kita cari dulu T5X tambah Y, kita masukkan hasil tambahan X dan Y dan kita masukkan T5. Maka kita akan dapat A tambah B tambah E tambah F, B tambah F, C tambah G, D tambah H. Maka kita cari suruhan untuk T5 tambah Y. Kita akan dapat A tambah B, A tambah E tambah B tambah F tambah D tambah H. Dan kita samakan dengan T6 T5X tambah Y seperti yang kita sudah lakukan tadi. Kemudian kita andaikan pula T6 T5X tambah T6 T5Y iaitu mewakili TU tambah TV. Kita akan dapat A tambah B tambah D tambah E tambah F tambah H. Apabila kita bandingkan T6 T5X tambah Y dengan T6 T5X tambah T6 T5Y, kita dapati jawapan kedua-duanya ini adalah sama. Maka dia memenuhi TU tambah V sama dengan TU tambah TV. Maka kita dapat simpulkan T
T6 bulat T5 mengekalkan penutupan terhadap penambahan. Untuk syarat yang kedua iaitu TCU sama dengan CTU, iaitu pendaraban secara tertutup. Kita andaikan dulu X ni adalah matriks 2/2, maka X, A, B, C, D dan K iaitu pemalar adalah dalam ruang nyata. Maka kita cari dulu T6, T5, KX iaitu mewakili TCU. Kita masukkan akan dapat seperti begini. Kita darab masuk dalam matriks ini. Kemudian kita cari surehan untuk matriks yang telah didarabkan dengan K tadi. Kita akan dapat KA tambah KB tambah KD. Kemudian kita cari pula K T6 T5X untuk mewakili CTU. Kita darabkan K dengan T6 T5X ini. Cari surehan untuk T5X. Kita darabkan dengan K. Kita akan dapat KA tambah KB tambah KD. Apabila kita bandingkan T6 T5KX dengan K T6 T5X, kita akan dapati kedua-dua jawapan untuk ni adalah sama, iaitu KA tambah KB tambah KD. Maka dia memenuhi syarat yang kedua, iaitu TCU sama dengan CTU. Maka kita dapat simpulkan dia mengekalkan penutupan terhadap pendaraban. Memandangkan dia memenuhi syarat yang pertama dan syarat yang kedua, iaitu mengekalkan penutupan terhadap penambahan dan pendaraban, maka kita dapat simpulkan T6 bulat T5 ni adalah satu penjelmaan linear. Untuk soalan yang kedua, dapatkan inti dan julat untuk penjelmaan linear, iaitu T6 bulat T5. Secara amnya, takrif inti T adalah set bagi V dalam ruang vektor V, di mana TV sama dengan sifar W. Maka kita dapati X, kita andaikan X adalah matriks 2/2 ABCD dan T6 T5X sama dengan sifar, di mana T6 T5X mewakili TV. Kita cari dulu T6 T5X, kita masukkan T5X dan kita masukkan T6, cari surehan untuk matriks berikut. Itu kita akan dapat A tambah B tambah D. Kemudian kita samakan T6 T5X yang kita dapat ni, A tambah B tambah D, kita samakan dengan kosong. Maka kita akan dapat A sama dengan negatif B tolak D. Maka inti bagi T6 bulat T5 kita dapat simpulkan adalah sama dengan set bagi matriks 2/2 ABCD, di mana A sama dengan negatif B tolak D, di mana A, B, C, D adalah dalam unsur A, iaitu nombor nyata. Untuk mencari julat bagi T6 bulat T5, kita andaikan dulu Z adalah unsur bagi julat T6 bulat T5. Maka wujud T5X iaitu T5 ABCD dalam matriks 2/2, di mana T6 T5X adalah sama dengan Z. Maka T6 T5X seperti yang kita dapat di sini, iaitu A tambah B tambah D, kita samakan dengan Z. Disebabkan A, B dan D adalah dalam nombor nyata, maka Z iaitu hasil tambah bagi nombor nyata juga adalah nombor nyata. Maka kita akan dapat julat T6 bulat T5 adalah set bagi Z, di mana Z adalah unsur dalam nombor nyata. Oleh kerana julat bagi T6 bulat T5 ni adalah sama dengan semua nombor nyata, maka dia adalah sama dengan W, iaitu ruang kodomen. Maka penjelmaan T6 bulat T5 adalah keseluruh. Untuk soalan yang kedua, kita perlu tentukan sama ada penjelmaan linear tersebut satu ke satu atau tidak. Secara amnya, takrif bagi penjelmaan linear satu ke satu adalah TU sama dengan TV jika U sama dengan V. Maka kita andaikan X dan Y adalah matriks 2/2, kita bagikan nilai kepada X dan Y ini, maka X kita andaikan 6042 dan Y sama dengan 4123. Kemudian kita cari dulu T6 T5X untuk mewakili TU. Maka kita akan dapat surehan bagi matriks berikut 6 tambah 2, 8. Kemudian kita cari T6 T5Y untuk mewakili TV.
maka kita akan dapat surehan bagi 5123 iaitu 5 tambah 3, 8. Jika kita bandingkan T6 T5X dan T6 T5Y, jawapan kedua-duanya adalah sama iaitu 8. Maka perwakilan TU sama dengan TV adalah dipenuhi. Tetapi ianya tidak memenuhi U sama dengan V kerana X adalah tak sama dengan Y. Maka di sini adalah contoh penyangkal yang kita dapat simpulkan maka T6 bulat T5 ni bukan penjelmaan linear satu ke satu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Encik Atif dan Dr. Fatimah. Saya Muhammad Iskandar Syafri Zahrin, wakil daripada kumpulan 2 akan membentangkan tutorial 10 iaitu soalan 1E. Soalannya ialah pertimbangkan penjemahan linear T5 V kepada W iaitu T5 gubahan kepada T1 dan T2 dan diberi Q asas dia ialah 1, 1 dan 1, 0. Soalan pertama, dapatkan matriks PY T5. T2 daripada R2 kepada R2 di mana T1YX sama dengan XY. Asas PY bagi R2 ialah 1, 1 dan 1, 0. Yang kedua, T2 daripada ruang vektor bersaiz 1 kepada ruang vektor bersaiz 2 yang mana T2X sama dengan X2X. Asas PY-nya ialah 1. Maka T5X sama dengan gubahan T1, T2. Jadi kita dapat 2X, X. Maka T5X sama dengan 21X. Maka matriks PY T5 sama dengan T5X sama dengan 21X. Soalan kedua, jika penjemaan linear 1/1, cari penjemaan songsangan T5 julat T5 kepada V. Perhatikan T1 R2 kepada R2 di mana T1 YX sama dengan XY. Andaikan U, YX, V, XY di mana UV itu dalam ruang vektor bersaiz 2, maka TU sama dengan TV, U sama dengan V. Maka kita peroleh yang T2X sama dengan X2X ni adalah bersifat 1 ke 1. Berdasarkan teori 5.6, andaikan SU kepada V dan TV kepada W adalah penjualan linear 1 ke 1, maka gubahan TS adalah 1 ke 1 dan songsangan gubahan TS sama dengan gubahan songsangan S dan gubahan songsangan T. Seterusnya, andaikan R sama dengan X, S sama dengan Y, maka TR sama dengan TS, R sama dengan S. Oleh kerana T1R2 kepada R2 di mana T1YX sama dengan XY dan penjemaan T2 R kepada R2, T2X sama dengan X2X adalah bersifat 1 ke 1, maka peroleh T5 sama dengan gubahan T1 T2 itu adalah 1 ke 1 juga. Jika T5 sama dengan gubahan T1 T2 1 ke 1, maka T5 sama dengan T1 gubahan T2 boleh songsang. Maka songsangan T5 sama dengan songsangan gubahan T1 T2, maka boleh pecahkan songsangan T2 T1, maka perolehi T1 YX sama dengan XY, songsangan T1 XY sama dengan YX, maka T2X sama dengan X2X. Jadi songsangan T2 ni akan dapat X. Maka songsangan T5 sama dengan songsangan gubahan T1 T2, maka boleh pecahkan macam ni. Kemudian songsangan T2 YX, jadi kita akan dapat YX. Soalan ketiga, dapatkan matriks penjemaan T5. T5 BV asas dia ialah Q 1110, BV sama dengan 1. Jadi kita boleh tulis sebagai gabungan linear-linear. Jadi 21 ni sama dengan 1 matriks 11 tambah 1 matriks 10. Maka kita akan dapat matriks penjemaan T5 ialah 11. Terakhir sekali, bagi pengoperator linear, dapatkan matriks penjemaan T5 asas dia QBW dan T5 asas dia QQ.
andaikan T5 QBW sama dengan penyebutan T1 QQ gubah T2 asas QBW, perhatikan penyebutan linear T2 R kepada R2 di mana T2X sama dengan X2X dan Q sama dengan 11 dan 10. Oleh kerana ruang vektor mengandungi Q tidak sama dengan ruang vektor R, maka T2 tidak tertarif. Jadi T5 juga tidak tertarif. Seterusnya, andaikan T5 Q sama dengan T1, asas dia BWQ gubah T2 QBW, perhatikan penyebutan linear T2 tidak tertarif. Maka penyebutan T5 QQ juga tidak tertarif. Sekian, terima kasih. Okay, selamat sejahtera. Saya Boleh Arif daripada kumpulan 2. Saya akan membentangkan tutor 11 bagi soalan 3E. Soalan diberi hasil darab terkedalam vektor U dan V di mana V ke R dan set asas bagi V yang dinamakan Q. Pertimbangkan hasil darab terkedalam UV di mana polinomial 2 ke R di mana UV sama dengan U0 tambah U1X tambah U2X2 dan V0 tambah V1X tambah V2X2 sama dengan U0 V0 tambah U1V1 tambah U2V2 di mana Q sama dengan 1 tambah X tambah X2 dan 3 tambah 4X tambah 2X2 dan 5 tambah X2. So, soalan 1, tunjukkan bahawa Q bukan asas berortogon bagi V. Andaikan polinomial 1, polinomial 2, polinomial 3 di mana polinomial ini di dalam polinomial 2 iaitu vektor P1 adalah 1 tambah X tambah X2, vektor P2 adalah 3 tambah 4X tambah 2X2 dan vektor P3 sama dengan 5 tambah X2. Maka perolehi seperti berikut. Vektor A 1, 1, 1, vektor B 3, 4, 2 dan vektor C 5, 0, 1 yang di mana vektor ABC adalah elemen di dalam Q. So, melalui takrifan berortogon, vektor U dan V dalam hasil darab terkedalam V berortogon jika hasil darab terkedalam U dan V sama dengan 0 dan set vektor dalam suatu ruang hasil darab terkedalam dinamai set ortogon jika setiap pasangan vektor yang berbeza dalam set tersebut berortogon. So, kita darabkan vektor A dan vektor B, vektor A dengan vektor C dan vektor B dengan vektor C. So, kita dapatlah sedemikian 1, 1, 1 dan 3, 4, 2 dan kita darabkan setiap satu ini kita dapat 9 dan untuk hasil darab terkedalam A dan C sama juga. Kita darabkan silang dan kita dapat 6. Itu juga dengan vektor hasil darab terkedalam vektor B dan C kita darab juga dan kita dapat 17. Dan oleh kerana hasil darab terkedalam setiap vektor ini tidak sama dengan 0, maka terbuktilah Q bukan asas berortogon bagi V. Soalan kedua, dapatkan asas berortogon bagi V menggunakan proses Gram-Schmidt ke atas Q. So, kita andaikan vektor ABC itu adalah suatu asas bagi ruang hasil darab terkedalam V. Maka vektor V1 sama dengan vektor A iaitu sama dengan 1, 1, 1 dan vektor 2 sama dengan vektor B tolak hasil darab terkedalam vektor B dengan vektor 1 over norm V1 square didarab dengan V1. So, norm V1 square ni adalah square kepada semua nombor dalam ni ditambahkan iaitu kita dapat 3. Maka kita dapatlah sedemikian dan kita buat hasil penolakan seperti biasa. Kita dapatlah vektor 2 sama dengan 0, 1, negatif 1. Begitu juga dengan vektor 3 sama dengan vektor C tolak hasil terkedalam vektor C dan juga vektor V1 over norm V1 square didarab dengan V1 dan tolak lagi dengan hasil terkedalam C dengan vektor 2 over norm V2 square dan diterap dengan vektor 2.
So vektor 2 ini sama juga, iaitu square kepada semua nombor di dalam V2 dan kita dapat 2. Dan kita dapatlah sedemikian dan kita buat hasil penolakan seperti biasa, maka kita perolehi vektor 3 sama dengan 3 negatif 3 over 2 negatif 3 over 2. Maka asas berortogon bagi V ialah V1, V2, V3 di mana iaitu 1, 1, 1, 0, 1, negatif 1 dan juga 3, negatif 3 over 2 dan negatif 3 over 2. So soalan terakhir, dapatkan asas ortonormal bagi V dari set Q. So melalui proses pernomolan, dapati bahawa asas berortogon ditukarkan kepada asas ortonormal. So kita ambil semula vektor 1, vektor 3 dari soalan 2 tadi, iaitu 1, 1, 1, 0, 1, negatif 1, 3, negatif 3 over 2 dan negatif 3 over 2. So kita buat untuk cari norm dia, iaitu kita squarekan dan square root kesemuanya. Dan kita dapatlah sedemikian, norm bagi vektor 1 adalah square root 3, norm bagi vektor 2 adalah square root 2 dan norm bagi vektor 3 adalah 3 square root 6 over 2. So formulanya adalah 1 over norm vektor didarat dengan vektor tersebut. So tapi kita boleh simplifykan vektor 1 over norm vektor. So setiap satu ini, bagi vektor 1, setiap nombor ini kita overkan dengan norm dia, kita dapatlah sedemikian. Begitu juga dengan Q2, vektor Q2, kita ambil nilai bagi vektor 2 over norm bagi vektor 2 dan kita buat bagi setiap nilai ini, kita dapatlah 0, 1 over square root 2 dan negatif 1 over square root 2. Begitu juga dengan vektor Q3, V3 over norm V3 dan kita dapatlah sedemikian, square root 6 over 3, negatif square root 6 over 6, square root negatif 6 over 6. So itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.